Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhu minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaba. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala limpah kurnia pada kita pada petang ni, petang yang berbahagia dan petang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Dan sama-sama kita di dalam rahmat Allah, ditudungkan oleh sayap-sayap para malaikat Allah, dan semua para malaikat itu berdoa minta ampun kepada kita di dalam majlis ilmu ataupun di dalam majlis menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin masalahnya satu hamba Allah sudah dihitungkan oleh Allah, kemudian dah hamba saat itu dihitungkan oleh Allah, kemudian Allah suruh malaikat buat putusai ambilkan satu hamba ini pergi ke neraka. Pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana berat kejahatan daripada kebajikannya. Maka dalam keputusan itu, dalam malaikat saat ini pergi dia ke neraka, maka Allah Taala menanyakan malaikat Jibril, ya Jibril, cuba mu tanya, kata seorang hamba ini, adakah dia pernah duduk dengan alim ulama masa dia di atas dunia dia? Di atas dunia dulu dia pernah kedok-kedok dengan ulama, biasa duduk sekali kedok dalam majlis muhadarah ulama, di dalam majlis mengajar ulama, dia pernah duduk sekali kedok. Maka malaikat Jibril pun tanya, kata tak pernah ya Allah. Ya jawab kata tak pernah. Maka mu tanya pula dia tu pernah kedok kasih ke ulama? Maka tanya pun tak juga. Maka tanya pula, kata dia saat ni tu pernah kedak makan hidangnya sekali dengan ulama? Maka dia jawab pun tak juga. Tanya pula, kata nama dia tu serupa kedak dengan nama ulama? Maka malaikat Jibril pun tanya seorang daripada hamba Allah Ta'ala, maka tak juga. Maka gi kau tu gi mari, malaikat Jibril pun tanya kerana arahan Allah dan titahan Allah. Maka dia jawab atau kata, hey Jibril, mempalingkanlah seorang hamba hak yang dibawa pada dengan kau ini, maka awak klik kepada syurga. Kenapa? Kerana dia ada kasih kepada satu orang yang kasih kepada alim ulama. Ni nak ayat kata besar sangat ibu bapa yang berhormat, dan ayat kata sangat-sangat besar kepada orang alim, syafaat orang alim. Maka Tuhan suruh malaikat Jibril paling sebab ia kasih pada satu orang ni bertali ia kasih kepada ulama. Maka dengan berkat dan pula syafaat ulama ini, Tuhan suruh palingkan azab dia yang dibawakan akan dia pergi pada neraka. Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril saat itu paling pergi pada syurga Allah. Inilah ibu bapa yang dihormati. Jadi hari ini kita nak masuk kepada bicaraan daripada musannif kita dan muallif dan pengarang kita tadi. I'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin walau kana raqiqa an ya'rifa arkanal islami wal iman. Jadi musannif kita dan pengarang kita kata, i'lam, ketahuilah olehmu, yakni hendak mu tahu, hendak mu mengerti, hendak mu ambil tahulah bahawa sawajib, yakni pasti, alat gapo di atas tiap-tiap seorang, tiap-tiap seorang itu daripada mana? Daripada mukallaf, yakni tiap-tiap seorang daripada orang mukallaf. Saat itu musannif kata wajib kena tahu gapo? Wajib dia kena mengerti, wajib dia kena tahu di atas tiap-tiap seorang daripada orang yang berakil dan pula baligh, yakni keluarnya daripada kanak-kanak dan orang gila. Dia tu kena tahu gapo fa'il. Walaupun dia saat ni tu gapo dia harayah lagi celah-celah tu. Dan jikalau ada ia seorang daripada mukallaf, sahaya orang sekalipun. Apa makna sahaya orang sekalipun? Yakni dia saat ni tu daripada hamba orang. Kemudian walaupun dia tu hamba orang, tapi dia berakal, dia tu akil dan pula balik.
Tapi dia saat ni tu gapo wajib gawa bahawa diketahui ia seorang daripada mukallaf, wajib ia kena tahu, wajib dia kena reti, wajib dia kena mengenali akan rukun Islam. Ia kena tahu kan rukun Islam, dan pula al-iman, dan rukun iman. Dia kena tahu rukun Islam dan dia kena tahu kan rukun iman. Dah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita lagi pula musannif kita pun ada cerita di sini, kata wajib di atas tiap-tiap mukallaf daripada orang yang akil dan balik, sama ada dia daripada hamba orang, apabila dia tu berakal dan dia balik, wajib ia kena tahukan rukun iman dan wajib ia kena tahukan rukun Islam. Maka puca di sini kata wajib kena tahu ni ialah bersangkut paut dengan hadis Jibril alaihi salam. Maka kita tengok hadis Jibrilnya. Jadi hadis Jibril itu satu hari yang diceritakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, maksudnya. Jadi satu hari apabila sahabat kata bainana julusun, di antara kami ada duduk dan ada duduk sekali. Inda Rasulillah, kami tu ramai-ramai deh. Kami duduk sekali Rasulullah. Tiba-tiba timbulkan seorang laki-laki. Seorang laki-laki saat itu bayadus thiyab, yakni yang putihlah oleh pakaiannya. Jadi seorang telah kami, Sayyidina Umar kata, dan sahabat-sahabat hak besar-besar duduk sekali dengan Nabi, beripung sekali dengan Nabi. Tiba-tiba timbulkan seorang yang comel rupanya, yang jangok rupanya, yang putih pakaiannya, yang tidak ada nampak kesan daripada safinya, dan pula perjalanan kalau orang safi nampak cuma bajunya, nampak porang mukanya. Tapi ni tak. Maka sahabat pun bersekih. Duk-duk mari tu laki-laki yang comel rupanya, yang putihnya pakaian dan bajunya, dan lebatnya bulunya, daripada bautnya dan janggutnya. Lagi pula tidak ada bekas kesan daripada kata dia tu orang menjalani, orang yang berjalan, yang musafir daripada jah pun tak ada. Duk-duk mari saat ni tu orang laki-laki ni dia mensandarkan lutut dia dengan lutut Nabi. Mana tafa asnada rukbataihi ila rukbatin Nabi. Maka dia mensandarkan dua lutut dia kepada dua lutut bagi Nabi. Maka pelaga lutut lah. Fa asnada rukbataihi ila rukbatai Nabi. Maka dia menyandarkan dua lutut dia kepada lutut Nabi. Itu ada maksud daripada hadis tu. Fa asnada rukbataihi, maka dia mensandarkan dua lutut dia kepada dua lutut bagi Nabi. Maknanya dia pelaga lutut. Kemudian apabila dia tu pelaga lutut, insya-Allah hadis tu kita ulis sekali lagi. Dia sandar dua lutut dia dengan dua lutut Nabi, pelaga lutut. Kemudian sahabat pakak duk tengok daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia pun duk tengok. Duk tengok gapo, duk tengok pelik oleh laki-laki ni. Bukan daripada golongan kita. Kita ni kalau misalnya orang duk dengan sekali kita, ibu bapa kita kena. Ni siapa dia, anak siapa dia, mai bucu mana. Demo ni anak cucu kita kena. Tapi seorang laki-laki yang timbullah ia, yang naiklah ia, yang zuhir ia di celah-celah sahabat dan Sayyidina Umar duduk sekali dengan Nabi. Tiba-tiba timbul seorang laki-laki mari ke kat Nabi, maka mai pelaga lutut dengan Nabi. Mari pelaga lutut dengan Nabi mula-mula sekali ya terana. Dia tanya Nabi, nampak rupa dia tanya Nabi, akhbirni anil Islam, mengceritalah akan daku ya Muhammad, mengoyak pada aku ni anil Islam, daripada rukun Islam. Apa dianya Muhammad? Cuba mengoyak. Tika dia pelaga lutut dengan Nabi, dia suruh Nabi saat ni tu pelaga kawat. Nabi royak tertengih dan cerita daripada rukun Islam. Duk mari pun Nabi apabila dia tanya lagu tu. Tanya lagu mana? Dia tanya katanya, tertanya akhbirni anil Islam, cuba mencerita ya Muhammad, ceritalah olehmu akan daku daripada masalah Islam. Nabi pun kata an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah wa tasuma Ramadan wa tu'tiyaz zakah wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila. Maka hadisnya maksudnya bunyi begitunya.
Jadi apabila Jibril, nah tapi buat sahabat-sahabat tak tahu lagi seorang lelaki ni siapa dia. Siapa dia ni? Hak mari pakai cuk putih, yang sangat-sangat putih pakaiannya, yang sangat-sangat bersihnya pakaiannya, tuai pun comel, bulu-bulu roma pun lebat, dan pula daripada bau pun lebat, janggut pun lebat. Lagi pula kesel kata dia bersapi pun tak ada. Duk-duk mai pelaga lutut dengan Nabi. Tanya akhbirni anil Islam ya Muhammad. Nabi pun kafaqal, Nabi pun sebeda. Nabi pengoyak an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nabi pun jawab. Maka Nabi jawab begitu ya ta, sadaqta, benar engkau Muhammad. Maka sinilah kita nak worry sini. Sebab tu musannif kata i'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin walau kana raqiba walau kana raqiqa an ya'rifa arkanal islami wal iman. Ketahuilah engkau, hei orang duk belak kitab musannif, hei orang yang duk dengar semua, hei orang duk telaah, hei orang duk mengaji. Musannif kata wajib di atas kita mukallaf daripada orang yang akil balik, walaupun kita hamba orang, wajib kita kena tahu dan kita kena kenal, kena mengerti tentang rukun-rukun Islam dan rukun iman. Inilah ibu bapa yang dihormati dan pula disanjungnya. Lagi pula saudara-saudari penonton semua, apanya rukun Islam. Kita tengok. Musannif di sini kata fa arkanul islami khamsatun. An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadanan wa tahujju wa tahujja. Baca itu apa? Wa tahujjal baita, ataupun baca wa tuhajjal baita al haram in istata'ta ilaihi sabila. Dia baca wa tasuma ramadan wa tuhajjal baita, ataupun wa tahujju, atau baca gana ni wa tasuma ramadan, lagi pula wa tuhajjal baital haram. Baca wa tuhajjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Tahujju, ataupun baca tahujja al baital haram, hajja yuhajju. Baca tahajju ataupun tuhajjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Maka musannif royak kali lagi. Fa arkanul islami khamsatun, maka bermula rukun Islam itu ada 5. An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Apa maksudnya? Kita nak bacanya hak terjemuh daripada musannif tanah. Maka bermula rukun Islam itu, mubtada tu bagi orang ngaji nahwu tu tahu mubtada. Maka bermula Islam, bermula rukun Islam itu, rukun Islam hak yang 5 tu lah. Hak Nabi saat itu ditanyakan oleh Jibril, akhbirnil anil Islam, faqama, maka Nabi jawab an tashhada an la ilaha illallah. Maka bermula rukun Islam. Apa rukun Islam? Tiye Islam ni. Maka tiye Islam ni ada 5 putung. Kalau kita keceknya bahasa umur kita ni orang panggil tier 5. Tapi rolikkan kita umur kita ni, nah orang tua tak buat tier 5, dia buat tier 9. Kalau umur besar tu dia buat tier 9. Makna tier 9 ni makna umur yang kena laksu ataupun kena dengan baik dan plan cara-cara orang tua dulu. Tapi nak royak kata tier bagi agama Islam dia ada 5 putung, tu makna ruknul Islam. Tiang bagi agama, tiang bagi Islam dia ada 5 putung ni. Ya ada 5 negara, 5 takna 5 putung ni. Makna kata tiye Islam saat ni tu, kalau kita kira marinya rukun dan tapak Islam ya 5 ni. Tapak ya sa dan pula tiye dia tu pak. Kecek mudah-mudah. Mana kita tengok dulu, kita surah. Fa arkanul Islam, maka bermula rukun Islam, tiye Islam ni itu 5 perkara, ialah ada 5 perkara. Nak royak kata tiye serta dengan pokok bagi pokok dan tapak bagi masalah Islam tu ya ada 5. Mana 5? Iaitu mana? Iaitu rukun Islam tu. Hak yang 5 ataupun rukun Islam ataupun 5 perkara pada rukun Islam tu gapo dia? Tengok molek. Bahawa naik saksi engkau
bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Nah, sebenar bagi sembah tu dengan sebenarnya. Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, sebenar sembah saat ni tu malaikat Allah. Tengok molek. Jadi ni dikatakan tapak Islam ni. Ni dikata humi Islam ni. Ni dikatakan masalah tunah Islam. Apa? Kalimatus syahadah. Panggil belaka tu. Panggil kalimah syahadah pun panggil. Kalimatun tayyibah pun panggil. Kalimah la ilaha illallah pun panggil. Kalimatul iman pun panggil. Ya panggil belaka ni. Ibu bapa yang dihormati. Jadi tapak Islam, maka tapak Islam ialah kena kepada kalimatus syahadatain, ialah kena kepada dua kalimah syahadah, kalimah yang kita menyaksi dan kita mengaku dengan lidah kita serta jazam dan pula i'tiqad di dalam hati kita, kita ikrar mengaku dengan lidah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita mengaku tu mana syahadah, kita mengaku dengan lidah dan serta hati kita pun kita berpegang tidak ada jenis Tuhan yang sebenar pada semua melainkan Allah. Ni kita pegang, kita sipu dalam hati. Sebab tu kalimah ni yang pertama panggil kalimatus syahadah, kalimah yang untuk nak menyaksi seorang kata dia tu Islam. Kita tak usah bahas lagi lah. Orang kata dengan lidah saja tapi lah hati dia tak ada pegang dengan Islam, hati kita bahas lagi. Jadi mana katanya kata kalimatus syahadah, mengaku dengan lidah. Ia mengaku iqraru bil lisan. Apanya masalahnya? Syahadah Islam tu kita takrif Islam dulu. Kemudian Islam ni, kita nak pergi sana sikit. Nak pergi sana sikit ibu bapa dan saudara-saudari. Islam ni apa maknanya? Kalau takrif Islam ni, al-Islam tu apa? Huwa al-inqiyadu. Makna kata kita turut lima li awamirillah. Tu mana Islam kita takrif yang diberikan oleh ulama. Apa makna Islam? Islam yang ditakrif diberi pengenalankan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Apa makna al-Islam? Yakni huwa al-inqiyadu li awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Yakni kita turut dan kita ikut dan kita turut dan kita ikut dengan apa daripada segala titahan-titahan Allah. Gapo Tuhan suruh, gapo Tuhan kita, gapo Tuhan arah, maka kita turut semua dengan arahan Allah. Kita ikut semua, tak ada kata tak ada kata kata tak sewe, kawai tak berai, dak. Mana kita turut semua dengan segala titahan-titahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Itu makna maksud daripada al-Islam. Islam daripada masdarnya aslama yuslimu islaman. Maka seorang yang bersifat kata dia turutkan cara Allah, dia taat kepada Allah, apa Tuhan titah dia daripada semaya, maka ya semayalah, tak ada kata malah, tak ada kata tak ada kata maka seorang ini nama muslimun. Seorang yang turutlah ia dan ikutlah ia akan segala titah-titahan Allah. Tu mana seorang muslim. Faham molek ni bu bapa? Sebab tu Nabi Ibrahim AS selepas daripada ia binakan Kaabah Al-Musharrafah, selepas pada ia bina Baitul Haram, yakni Baitullah ataupun Baitullah, maka dia berdoa katana waj'alna muslimaini lak. Tengok Nabi Ibrahim dah berdoa. Tu dalil kata Islam tu makna ngana? Ibrahim doa kepada Allah, waj'alna, dan jadilah engkau ya Allah akan kami dan pula Ismail dan anak-anak cucu kami muslimaini laka, orang berislam kedua-dua untuk engkau ya Allah. Makna orang itu akan titah engkau, orang ikut akan titah engkau. Kami dan Ismail dan anak cucu kami jadi orang yang turut segala titah-titah engkau. Kemudian Allah Ta'ala kubur dengan doa Nabi Ibrahim. Sebab itulah daripada ada anak cucu Nabi Ibrahim jadi imaman lil muttaqin. Ini ibu bapa. Kemudian amun oi pahal tuju Islam, kok kita dok pegang Islam tu. Islam tu daripada aslama yuslimu Islam. Apa makna Islam? Yakni satu agama yang menyelamatlah akan satu orang daripada azab Allah dan daripada siksa alam. Tapi syaratnya
rupaan dia di atas dunia ni, makna kata mutabaqah dan sepakat dengan apa hak Islam royak di dalam Quran dan apa diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara duduk dia betul dengan Quran, cara duduk dia betul yang diroyak oleh Nabi, dan perangai dia betul dengan perangai Nabi royak, cara hidup dia betul dengan cara Nabi, cara Quran. Ni orang panggil Islam haqiqatan, Islam yang sebenar. Makna kehidupan dia, amalan harian dia, amalan setiap hari dia, kehidupan dia, amalan dia, cara tikah laku, semua disepakat dengan Al-Quran dan sepakat dengan cara Nabi. Ini nak mau kata muslimun, yakni seorang Islam, yakni seorang yang turut dan terikut dengan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mulai Islam, lepas tu kita balik klik kita suluh klik kita tergamar klik kita silai klik kita, ibu bapa dan saudara-saudari kita di hari ni. Betul ke tak weh kena Quran dak royak ni? Betul ke tak dengan Quran dak royak? Betul ke tak dengan amalan Quran ni? Betul ke tak dengan sunnah Nabi ni? Betul ke tak dengan cara hidup Nabi ni? Betul ke tak dengan keluarga Nabi dan Nabi hidup lagu mana? Makna kata kalau kita hidup ni tak kena dengan cara Nabi, tak kena dengan jalan Nabi, tak kena dengan cara Quran, makna kata Islam kita ni terlekat sekadar di lidah, bermakna hakikatan ruh Islam tu tidak ada. Ini ibu bapa yang amba nak kupas, nak kita tu pakat-pakat faham, kata kita di hari ni adakah aku duk mengaku, duk ikrar kata aku ni Islam, aku ni orang Islam, tapi amalan duk pada kita, cara kecek kita ni kecek cara Islam dah. Cara kita bergaul sama saudara kita, jiran kita, cara Islam kita. Cara semaya kita, cara Islam kita. Cara mi'as semaya kita, cara Islam kita. Cara kita jumpa dengan orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bersalam. Cara Islam kita. Bermakna kata kalau cara kita bukan cara Islam, bermakna Islam kita dan kita mengakukan Muslim, itu bukan sebenar. Ni ibu bapa yang dihormati, ini pengertian yang amat nak beri sikit sebanyak. Kemudian dia kata 5 perkara. Yang pertama, naik saksi engkau bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, sebenar semua. Jadi makna kata kita naik saksi, kita mengaku dengan lidah. Itu makna kata asyhadu an la ilaha illallah dengan makna iqrar, yakni al-aqirru. Makna kata asyhadu tu nak makna aqirru, aku mengaku dan aku membenar di dalam hatiku ni bahawa tidak ada Tuhan yang disembahkan dengan benar. Tuhan hak disembah dengan benar. Belana Tuhan tak ada sembah dengan benar. Tuhan disembah dengan sebenar. Patut kita semua dan sebenar kita semua. Ada dia pun sebenar, ada dia sungguh, ada dia tu zati, ada dia tu hakiki, ada dia kami. Tuhan ni. Ni. Maka Tuhan hak tak sebenar tu nak tolak habis ni. Mana? Tuhan berala. Tolak dalam hati. Berala ni Tuhan hak fak sia ataupun fak kafir duk semua. Berala tu bermacam-macam. Ada berala pesing tangi banyak, ada berala pesing perut bucing, ada berala pesing duk menyengai, ada pun kayu demo buat semua ataupun daripada tunggu demo duk semua ataupun pusuh demo duk semua. Maka semua Tuhan tu Tuhan hak tak sebenar pada ada tu. Tuhan tak sebenar pada ada dia ataupun pada wujud dia. Maka tolak tu baik semua. Maka nak menyabik Tuhan hak yang kita semua dengan sebenar pada adanya tu, illallah, malaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dikatakan Tuhan yang sebenar adanya, yang sebenar wujudnya. Pasti kita nak surah sikit. Sebab apa ada Tuhan tu sebenar, ada hak lain tak sebenar. Ada kita tak sungguh, sebab ada kita gelar timur, sebab tu tak sungguh dah kita. Dulu kita masa kita lah ni umur apa puluh? Kalau kita umur 40, belum pada 40 tahun ni kita ada tak? Tak ada. Lepas tu mari timur. Mari ada. Bo ada siapa ni 70, girai dah weh. Gi mati pun ada. Makna kata ada, tak ada. Timur tergelar. Dah. Makna kata benda hak duk timur tergelar ni orang panggil ada sebenar tak ni?
Maka kalau kita ngajikan di dalam usuluddin, kalau kita ngaji di dalam ilmu tauhid, orang panggil ada di sini, orang panggil ada juga, tapi orang panggil ada aridiyun, ada yang besing kedatangi. Dulu tu tak ada, lepas tu mari ada, pergi tepuh dengan mati, pergi tak ada, lepas tu pergi timur pula. Orang panggil ada di sini, dia tak panggil zatiyun, ada yang sunguti, ada yang sejati, tak semacam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah ibu bapa yang dihormati dan saudara-saudara, kita mengaku dah di lidah kita, kita mengaku dan kita membenar di lidah, tidak ada Tuhan yang sebenar. Tolak habis Tuhan tak sebenar. Tuhan berala, yang pesing tangi banyak yang bergadah, Tuhan beratu, dan Tuhan gapo tok kong pesing perut bucik, tok kong pesing perut tak bucik, ataupun kita tahu dia modok semua pusu ataupun tunggu kayu nah. Maka Tuhan tak sebenar, kita nak tolak tu bit daripada la ilaha illallah. Ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kita nak tolak Tuhan tu, kemudian kita menyabitkan illallah. Tu sebab itulah Tok Syekh Ahmad kita, Syekh Ahmad Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain, dia kata di dalam kitab Faridatul Faraid, dia hujung-hujung. Sebab itulah kalimah tayyibah yang dinamakan ataupun panggil kalimatut tauhid pun dipanggilkan, ataupun dipanggil kalimatul iman, dipanggilkan kalimah imi, ataupun dikatakan dia tu kalimatun tayyibah, ataupun kalimah la ilaha illallah. Ingat molek, kilah molek ni. Kalimah ni 4-5 bahasa panggil ni. Kalimah tayyib, kalimah syahadah pun dinamakan, kalimah tayyibah pun dipanggilkan, kalimah apa? Kalimah la ilaha illallah pun panggil, kalimatut tauhid pun dipanggil, kalimatul iman pun dipanggil. 5 bahasa nama ni orang panggil nama bunyi lain belakang. Kalimatus syahadah, kalimatun tayyibah, kalimatul la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimatut tauhid dipanggilkan akan dia. Tapi hakikatnya sama yang mana? La ilaha illallah. Kita nak tolakkan Tuhan tak sebenar, semacam orang kafir, orang buzan duk sembuhkan tokong, seperti orang majusi duk sembuhkan api. Nak tolak hak tu, maka kita nak menyabit ikrar kita dengan lidah, maka nak menyabit, nak ikat, nak sipul hati kita, Tuhan hak sebenar, hak patut dan layak kita semua, illallah, kecualinya Allah. Sebab itulah mula pernah daripada Syekh Ahmad Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain, dia kata dalam faridah dia, mung katalah la ilaha illallah, wi jadi berlari le dalam apa? Di dalam tubuh badanmu, dalam darahmu, orang panggil berlari dengan kalimah la ilaha illallah, makna kata jadi daging darah. Sebab tu ibu bapa kena kata tu, adik-adik kita semua, saudara-saudari, kita kena kata la ilaha illallah, we jeratlah diri, we jadi daging darah. Apabila la ilaha illallah yang jerat dalam diri kita, benda yang cemar-cemar, benda hak tak molek, benda daripada hatu setan, benda daripada sihir, dia nak masuk tak boleh. We jerat la ilaha illallah. Amo biasa royak dah masalah nak jerat la ilaha illallah. Di hari ni kita kena buat amal dah ibu bapa. Kena beramal dah, bukan nanti tunggu kau sakit baru nak buat amal. Ni banyak ni duk mari kepada amo ni. Duk mari tanya, mari soalan pagi ni berapa tuai, berapa orang dah duk tanya masalah ni, setengah tu duk bunyi suara burung nak tidur, duk bunyi suara burung tu mari kat amo. Duk bunyi suara burung tak ada berhenti, pun nak tidur bunyi burung soseng, kiak di telinga. Siapa nak tidur, lepas tu main menyocok tak belakang, bermacam-macam. Setengah saat ni tu duk sakit di bahu, sakit bahu duk menguruk, Allah tak ada hingga lagi weh. Berapa orang bomo, berapa puluh orang tak hingga, masalah sakit kuruk berdiri dah orang saat ni. Sebab itulah amo nak pesan, seumpama daripada Syekh Ahmad kita kata, menjadikanlah kalimah la ilaha illallah, we jadi jerat di dalam daging darahmu. We jadi jerat di dalam dirimu, we mengalirlah darah kita ni, mengalir dengan la ilaha illallah. Ini yang mau nak ucap. Sebab hati kita duduk sini berapa. Maka kalau bagi bomo-bomo ataupun bagi doktor, daripada masalah orang ilmu sains, dia kata hati kita ni tepat pang darah. Tepat pang darah hatagi kepada seluruh anggota. Darah sini, sini tepat pang darah. Kemudian sini ni, ia akan hantar darah pergi kepada tangan semua.
gi sampai hujung jari. Lek ni ya hatta gi sampai hujung jari. Ya hatta naik ke mata, hatta naik ke mulut, hatta naik ke hidung, hatta naik ke otak, pas kaki hatta gi turun kaki. Sebab tu apabila jantung seorang tu tak gerak, apabila huacai seorang tu tak gerak, tempat pan darah, kalau kereta tempat pan menyok. Kalau kita tengok di bus dia tu, kalau menyok tak naik, maka kereta saat ni setak tak hidup, kadang-kadang punya ber. Nah, manusia kita pun macam tu, apabila huacai dia tak gerak, jantung dia tak gerak, hantarkan darah gi tak semua anggota, kadang-kadang wasa kebah hujung jari. Jelah dah tu. Lepas tu amun nak royaknya salah satu daripada penyakit nak mari. Sama ada penyakit pesing kecil manis, sama ada daripada penyakit jantung, sama ada daripada penyakit lengah lupa, sama ada daripada penyakit sakit pinggang, sama ada penyakit daripada sihir dan pula daripada siasat. Semua itu punca dia, ia lemah di hati, ia lemah di jantung, darah ni. Darah panggil pada anggota ia lemah. Maka yang lemah ni lah salah satu mudah nyakit nak mari di sini. Deh. Sebab itulah Syekh Ahmad kita kata dalam kitab Faridatul Faraid, mung jadikanlah darah mung ni berlari jadi daging darah berlari apa? Dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun daging darah kita berlari dengan ayat Quran. Sehari baca 100 ayat, sehari baca 30 ayat, sehari bacakan ayat kursi. Jadi berlari daging darah kita dengan ayatul Quran, dengan ayatul kursi, dengan la ilaha illallah ibu bapa. Ini yang nak contoh ni. Sebab banyak folk kita ni. Kau kaya, kau nyakit banyak. Kau seni, kau nyakit banyak. Ada punya susah-susah tak nyakit banyak sangat. Sebab itulah mau nak pesan pada hari ni kepada saudara-saudari, ibu bapa semua. We ganggu sini. Sebab itulah kita kena timuh la ilaha illallah ni mau nak pesan di hari ni. Sebab tu daripada mula basing surat daripada beli cahaya, ia kata lepas mayat mung kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Ni amun nak hajat amale mudah-mudah sebab fuk kita kena semaya belakang fuk semaya ni. Lepas tu dengar dah jiwa amal. La ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah Allah tu sini. Lepas tu Allah, Allah, Allah latih. Allah, 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 Allah 100 kali untuk nak kuatkan hati kita ni. We jadi daging darah, we jadi berlari darah kita dengan la ilaha illallah. Ni nak sebut Quran pun malah, nak sebut la ilaha illallah pun malas, nak sebut subhanallah. Lepas tu darah kita duk berjalan dengan apa ibu bapa? Duk berjalan dengan benda-benda tak molek, duk berjalan dengan lagu-lagu, duk berjalan dengan muzik-muzik, duk berjalan dengan benda kecek bohong, duk berjalan dengan mengupak. Lepas tu nak jadi pertahan diri kita daripada penyakit. Jadi anak kata mau nak putusannya, tak ada perkara yang nak menegah akan diri kita dan tubuh badan kita daripada penyakit. Sebab setiap hari penuh darah kita dengan kecek bohong, penuh dengan mengupak, penuh dengan kecek sia-sia. Inilah salah satu daripada penyakit yang mudah mari pada kita. Ini ibu bapa. La ilaha illallah, maka nak royak atas satu hari daripada satu ulama yang bernama Halaj. Pada zamannya, zaman belum daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikatakan Sultanul Awliya. Kama dia Halaj ni, dia mengatik dan dia berzikir dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau kita kira di ulama fiqh katakan, ulama fuqaha dia kata, sekurang-kurang mengingati ke Allah dan sekurang-kurang zikrillah 300 pagi dan 300 petang. Seperti orang-orang duk buat setengah daripada jemaah tabligh, pagi 300, petang 300. Kemudian tu sekurang-kurang di segi ulama fiqh dan sekurang-kurang di segi ulama tasawuf. Dia kata sekurang-kurang zikir kita satu hari ialah 12,000 sehari. Ini beza ni di antara ulama fiqh dia duk cara hamasa Allah, dia duk cara hadali, maka dia kata sekurang-kurang zikir ialah 300 pagi 300 petang. Adapun ulama duk cara nak sampai kepada Allah, duk jalan kepada Allah, dia kata kurang sehari-hari ialah 12,000 sehari. Lepas tu mana contoh daripada Halaj, satu ulama yang sabit belum daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia ni satu orang sabit belum pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Kemudian satu hari Halaj ni, dia mau tanya dia. Tanya lagi nak, ya Halaj, aina Allah? Dia mau tanya Halaj, di mana kau Tuhan? Dia mau tanya di mana kau Tuhan? Ni masalahnya. Halaj kata, lam yakunillah, tiada adalah Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala tak ada. Illa fi jubbati, malaikan di dalam jubahku ini. Halaknya jawablah tu. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, malaikan di dalam jubahku. Kemudian timbulkan perkataan Halaj ini, jadi curnya di dalam negeri itu. Jadi masyhurnya, jadi terlataf kata, Halak kata lam yakunillah, tidak ada Allah Subhanahu wa taala, la yakunullah, tidak ada Allah illa fi jubbati, malaikan di dalam jubahku. Maka orang kampung biasa ni jadi celaru bihlah, jadi semabuh bih, pakak duk kecek. Halak kata tidak ada Tuhan. Aina Allah, dia mau tanya di mana Halak Tuhan? Tuhan tidak ada malaikat jubah. Maka dia mau orang kampung biasa, orang awal biasa, Halak Tuhan duduk dalam jubah dia. Bermakna Tuhan bertepat di dalam jubah dia. Kemudian apabila perkataan dia saat itu ibu bapa, saudara-saudari, membawa kepada fitnahkan orang, membawa kepada jadi masalah, jadi kelekabutkan orang-orang kebiasaan, orang awam, maka tok guru dia saat itu panggilkan Halaj mari. Dia kata, Halaj, tok guru dia tu orang ilmu zuhir. Halaj ini dikatakan orang ilmu batin. Ilmu batin tinggi dia. Adapun tok guru dia orang panggil tak sapa kepada hakikat, sekadar ilmu zuhir. Kemudiannya, tok guru dia panggil kata Halaj, mung di hari ni pasti hukumnya kena bunuh. Dengan sebab perkataanmu ni membawa kepada orang jadi fitnah dan orang jadi kelekabut dan orang jadi sesat. Maka mulahlah mana hukum kena bunuh. Dah kerajaan pada masa tu panggilkan Halak. Halak saat itu kena bunuh. Kemudian apabila Halak saat itu dipanggilkan oleh gurunya, dipanggilkan oleh syekhnya, maka dia pun serah diri. Maka zaman dulu apabila nak bunuhkan satu orang, nak pacung tekak ni, dia kena ikatkan kain hitam di mata supaya dia duk bunuh di Mekah tu lah. Zaman dulu 10 tahun 20 tahun dulu, apabila berzina ataupun bunuh orang, maka dia kena ikat kain mata nah, kain hitam di mata. Lepas tu orang yang nak bunuh saat ni kena tubuh sedak, tubuh ke apa, kelang lagi pula orang ni fit sakmo, pisau dia tajam berkilat nak dah. Maka Halak pun serah diri kerana taat kepada guru dan kerana patuh pada guru, maka dia pun duk dia. Maka ikat kain di mata dia. Maka seorang nak bunuh tu pisau tajam lah. Apabila nak pacungkan tekak bagi Halaj, maka apabila seorang yang nak bunuh tu akik pisau siang gitu nak pacung tekak, Halak tu jadi merai tubuh, terhilang tubuh Halak. Dah. Jadi bos orang ni nak pacung tekak Halak, akik pisau dah, suknya dah. Maka nak akik turun saat ni tu nak pacah tekak saat ni, maka Halak itu terhilang dan terlenyap dan hilang ia, rai ia. Panggil pula kali tiga. Seorang nak bunuh saat itu akik bisa suknya, tiak dia, maka nak pacung tu hilang pula Halak. Kemudian bagi si pembunuh saat ni pun goyak kepada tok guru bagi Halaj. Dia kata, yang tuan guru ya syekhi, dia kata nak bunuhkan Halak ni tidak boleh. Kerana apa? Ketika amba akikkan pisau dan pedas suk tiak, bawa nak pacung tekak, dia terhilang. Ni apa ni? Ning hikmatnya tinggi. Orang kata la ilaha illallah, Allah Ta'ala boleh dia tu berai. Boleh dia tu menghilangkan tubuh badan. Boleh dia tu melenyapkan tubuh badan. Kemudian Tok Guru Halaj saat ni pun panggil, ya Halaj mun ta'al, mari. Lah mana mu kena serah dirimu. Kerana dengan perkataanmu ni membawa kepada fitnah dan orang jadi celaru di dalam masalah bab ketuhanan. Dia pun serah. Halaj pun timbul mari. Kerana taat kepada guru, besar taat pada guru, patuh pada guru, maka dia pun serah diri. Maka seorang ni pun akik pisau dan pedas suk tiak, maka pacung ke tekak bagi Halaj, piah, maka putus ya selerak putus tekak sana itu, menambung tekak dia, maka darah termacar tubik daripada tekak bagi Halaj. Kata darah tu tertulis di atas bumi, la ilaha illallah. Ni darah ni. Darah bagi Halaj tu tubik ke apa weh? Tertulis di atas muka bumi ibu bapa, saudara-saudari. Tulis ke? La ilaha illallah. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani,
Kalau ia kata aku dah dan ku sepak dengan zamir halal ini, nascaya aku takwi orang tu bunuhkan akan halal. Kerana gapo? Boleh darah bagi halal saat itu, dia terpacar lagi pula tertulis di bumi la ilaha illallah. Ini isyarat kata darah ya. Darah dia tu sudah bercampur dah, sudah berdaging dah, jadi daging darah dah dengan kalimah la ilaha illallah. Ini maksud kita nak faham kepada fok-fok kita semua, kepada ibu-ibu dan bapa saudara-saudari. Kita baca la ilaha illallah, basah lidah kita, turun ke hati kita. Masalah kalimah la ilaha illallah ini jadi mengalir dan berlari, jadi daging darah kita dengan la ilaha illallah. Sebab tu kita kata la ilaha illallah, kata mula Pak Da'i kita tu bangkuratul amani. Dia kata ketika kita kata la ilaha illallah, ingat sekadar tak apa, tidak ada Tuhan malaikat Allah ataupun Allah Ta'ala jua Tuhan. Ingatnya tu, Allah Ta'ala jua Tuhan, Allah Ta'ala jua Tuhan. Katanya tu, ingatnya tu. Dia kata mada dah la ilaha illallah, maka kita ingat pada maksud la ilaha illallah, Allah Ta'ala jua Tuhan, Allah Ta'ala jua Tuhan. Ingat pada tu. Ini mula Pak Da'i, yakni dikatakan wan gapona. Wan Ismail, dikatakan Ismail bin Wangah, ialah dikatakan tu bakuratul amani. Ia kata ketika kita kata la ilaha illallah, maka kita sila dengan Allah Ta'ala jua Tuhan. Dalam kita kata la ilaha illallah, Allah jua Tuhan, Allah jua Tuhan, maka madarah ibu bapa yang dihormati. Itulah amanat surah tentang masalah la ilaha illallah, bagi mengerti, bagi buat kita faham sama-sama amos diri pun boleh beramal, dan ibu bapa yang mendengar dan pula penonton-penonton dan peminat-peminat semua bakat boleh beramal. Dengan kata la ilaha illallah ini, maka kita katalah la ilaha illallah, jangan terlucuk daripada mulut kita. Ni duk menatah menolak, cokek, palak, tak jadi. Cokek kita tu kita tukar. Hak mana duk menatah, cokek, palak, macam-macam, bulu tak bulu macam-macam. Tapi kita tukar. Apabila kita mau pergi cuik pinggir tu, ya Allah. Ataupun ya Rahman, kita tukar sikit situ. Ni kajak palak tu, palak ni macam-macam lah. Wal iyazubillah, kita kena tukar tu, kena hajar-hajar tukar deh. Temukan kita sebutkan kalimah Allah. Waktu pagi tu makna kata rukun Islam yang pertama, dikatakan tapak Islam, dikatakan asah Islam, dikatakan humi Islam, yakni kita mengaku dengan lidah tentang tidak ada Tuhan yang sebenar. Sepak bi Tuhan tak sebenar, tok kong berala semua, patung perut bucik tak perut bucik, kita tolak semua. Hak yang sebenar patut kita semua, patut kita beribadat, ialah kena kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat begitulah hati kita, ingat begitu dan sila begitu hari-hari pagi-pagi la ilaha illallah. Kalau banyak mengucapkan setan tak masuklah sikit. Ni dah ingat mugalah banyak berdoa ibu bapa saudara-saudari. Dan bahawasa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu dikatakan utusan Allah, satu orang yang dihantarkan oleh Allah untuk menyampaikan syariah Allah, untuk menyampaikan titah Allah, untuk menyampaikan arahan Allah daripada surat kiriman daripada Allah. Ini kita kena mengaku Allah Ta'ala saat itu dikata Tuhan yang sebenar, Tuhan yang patut kita semua. Kita mengaku dengan lidah, kita i'tiqad jazam ke dalam hati putu, kata tidak ada Tuhan yang sebenar patut semuanya ialah Allah, dan Muhammad ini satu orang yang diarah, disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Sebab tu kalau beriman dengan Allah saja, orang panggil jadi iman siapa dia? Jadi iman Yahudi dan Nasara. Sebab tu ketika kita kata la ilaha illallah, kena ingat gatik tu makna Muhammadur Rasulullah tu. Sebab dua ni tak boleh cerah tangan ni. Kata la ilaha illallah tapi Muhammadur Rasulullah, sentiasa kita kena sila maknanya. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, itu kita kena ingat. Sebab dalam la ilaha illallah kita ada kalimatus syahadah, kalimatu tayyibah, dan kalimatu tayyibah kalimah yang terbaik. So kita suruh asyhadu alla, yakni kita menyaksikan dengan kalimah ini bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan Muhammad itu dikatakan pesuruh Allah yang bawa surat kirim Allah. Maka kalimah ni nama kalimatun tayyibah, kalimah yang terbaik. Tak baik mana kalau kita timai dengan dunia. Dunia tak sebelah,
ambil kelimah ni tak sebelah. Kelimah la ilaha illallah kita tak lek kanan. Kah maka dunia sebutir daripada langit dan bumi, isi dunia. Tak sekali gitu timbang. Maka nascaya lebihlah dan beratlah kalimah ini, kalimatut thayyibah. Sebab tu ilat ulama kata kalimatut thayyibah ialah kalimah yang terbaik. Baik kat mana? Kalau seorang saat ni boleh kata dia, kemudian dia kata la ilaha illallah, hak orang panggil suk kalam dia, suk perkataan dia, habis umur dia dengan la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala jaminkan dia syurga. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang boleh kata la ilaha illallah di hujung kalam dia, di hujung nafas dia ketika habiskan umur melayang daripada badan, dia boleh kata la ilaha illallah, oh maka Allah Ta'ala bubuh dia saat ni daripada isi syurga, ahli syurga. Ni kalimah yang tayyibah, kalimah yang terbaik. Dan kalimah ini dikatakan kalimah iman. Sebab kalimah ni kita kena i'tiqad dan kita kena berpegang ke dalam hati kita, kena jazam dalam hati kita, kena sipu dalam hati kita. Sebab tu panggil kalimatul iman. Dan kalimah ni juga panggil kalimatut tauhid, yakni kalimah untuk mengesah kita ke Allah. Tidak ada dah Tuhan yang sebenar, tidak ada Tuhan yang sejati melainkan Allah. Sebab tu panggil kalimatut tauhid. Tak mau nak surah sikit sebanyaknya. Yang pertama tapaknya, kalau umah tapak je kena buat tak? Kena buat dengan tapak lah, kena ikat dengan apa lagi pula daripada tomo kali lubang, lepas pada tu ikat tomo, ikat besi, lepas tu curah kapur. Maka masalah tapak bah dikatakan kalimatus syahadah ataupun dikata kalimah la ilaha illallah ini. Dan pula setengah daripada tiang bagi Islam. Tapak dia tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ning tapak bagi masalah Islam. Lepas tu tiang dia 4 putung naik. Islam ni ada tiang dia. Tiang dia semaya, tiang dia tu puasa, tiang dia zakat, tiang dia tu buat haji. Lepas tu tak berabung tak berabung macam mana kita nak? Daripada puasa kita tu, perabung dia tu dia daripada zikir, daripada daripada sedekah tak. Tapi dia tu kena ada. Dan pula selepas daripada kita menyaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan engkau mendirikan sembahyang. Yang kedua daripada rukun Islam, hak daripada hadis Jibril, maka engkau mendirikan sembahyang. Apa makna berdirikan sembahyang? Yakni mendirikan sembahyang, yakni engkau menunaikan akan hak-hak sembahyang. Hak Tuhan katanya, hak Tuhan sebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tengok ni. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Bermula dimakan itu kitab, yakni Al-Quran. La raiba fihi, tiada jenis syak. Di mana la raiba fihi dengan makna la syakka fihi. Tiada jenis mung boleh ke apa? Nak meragu-ragu, nak syak lagi, nak wawih lagi tentang Quran, tak ada dah. Makna kata Quran ini daripada apa? Kitab daripada Tuhan sendiri. Kalam daripada Tuhan sendiri. Benar kebenaran. Tak ada jenis syak. Nak syak tak boleh dah. Lagi pula Quran ni hudal lil muttaqin. Dia ni jadi pertunjuk ke, jadi culuh jalan dan tunjuk ki bagi siapa? Jadi pertunjuk ke dan suluh jalan lil muttaqin, bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Maka orang-orang yang takwa kepada Allah, Allah Ta'ala mensifati kerana alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama sekali, orang yang beriman dengan hari akhirat, dengan benda-benda gaib. Dia beriman dengan hari akhirat, dia berimankan dalam kubur, dia beriman di padang mahsyar, dia beriman dengan Allah. Allah ni pun setengah daripada benda yang kita nak tak nampak juga dengan mata lendir kita. Benda gaib. Dan pula dia wa yuqimus salata. Ni sifat-sifat orang beriman, yakni mereka-mereka yang mendirikan sembahyang. Makna dia mendirikan sembahyang saat ni, apa makna berdiri sembahyang? Dan engkau mendiri sembahyang
Apa makna mendiri semaya? Yakni menunaikan dengan hak-hak semaya. Mendiri pada kata wa yuqimus salah. Nah, makna mendirikan akan semaya, yakni kita tunaikan semaya kita, yakni dengan sempurnakan syarat-syarat semaya dan mensempurnakan dengan segala rukun-rukun semaya. Itu mana kata wa an tuqimas salah ataupun wa tuqimus salah ataupun pada ayat wa yuqimus salah ataupun aqimis salah. Tarafata apa? Aqimis salah tafarayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Tengok ayat tu. Kama dia mendirikan semaya. Apa makna mendiri? Yakni kita menunaikan semaya dengan kita mensempurnakan syarat-syarat semaya dan kita mensempurnakan rukun-rukun semaya. Kecek tak payah 2-3 kalimah ni. Mendirikan semaya. Dalam mendirikan semaya ibu bapa ni, ya benda tu benar bunyi kecek 2-3 kalimah. Supaya kata kalimah la ilaha illallah. 2-3 kalimah ya, 2-3 lapar ya. Tapi nak masuk ke hati tu, nak jalan jadi daging darah kita tu. Oh, benda payah tu. Supaya sinilah mendirikan semaya. Diri semaya dicokoh gitu. Dengan tak ada kata apa Allahu Akbar kabira walhamdulillah ikut rasa nak buat. Dak. Buat apa? Saudara-saudari, yakni mendiri wikna dengan syarat. Syarat ke mana? Syarat yang pertama masuk waktu. Kita nak semaya tu kena masuk waktu. Kalau tak masuk waktu, makna semaya kita tak sah. Misalnya kita nak semaya zuhur saat ni, kena gelicih matahari. Lepas pada gelicih matahari kena 12.20 baru masuk waktu orang Allahu Akbar, baru nak sah semaya. Lepas tu syarat yang kedua, yakni menghadap kepada kiblat. Tika kita semaya kena hadap kepada terjatuh. Hadap jatuh dengan tubuh badan kita. Tu syarat-syarat mau nak royak. Nah, di atas jalan ringkas-ringkasnya hadap pada kiblat, bukan semaya duk jadilah tu. Orang semaya duk tak dia tu. Nabi kata, mu nak kenal seorang semaya khusyuk tak khusyuk, dalam semaya ya tak main janguk ya tak main hidung ya tak main tubuh dia duk hening tetap tu, boleh kenal kata seorang itu semaya khusyuk. Khusyuk di dalam semaya. Tu dia. Kemudian kita nak wilah masa boleh 10 minit untuk kita semua. Nak tanya soalan. Dia kata, salam baba, saya ada soalan. Soalan puasa. Hari raya, hari Arafat. Hari mana? Jadi masalahnya hari raya hak ni masalah puasa hari Arafat. Maka 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah ni. Ni ambo nak royak soalan sikit sebanyak masa yang ada. InsyaAllah masalah mendiri semaya. Yang pertama sekali kita mengucap kalimah syahadah, mengaku kita akan Allah Ta'ala sebenar-benar Tuhan yang kita semua dan Tuhan yang kita beribadat. Dan yang kedua mendiri semaya, yakni mendiri dengan sempurnakan syarat-syarat dan sempurnakan rukun, yakni kita mendiri, yakni kita kena masuk waktu dan kena menghadap kepada kiblat dengan tubuh dan badan dan hati. Anggota 7 kita kena menghadap kepada kiblat. Kemudian ada orang soalkan satu masalah sini, cuba dengan molek amo jawab sikit sebanyak. Dia kata puasa Arafah. Maka puasa Arafah dikatakan orang panggil hari yang 9 daripada bulan Zulhijjah. Maka kita nak puasa hari gapo? Hak ni kita kena tengoklah cuklah pakat hari gapo. Jenis kita kata 3 hari bulan Zulhijjah dah ni. 3 hari ke 4 hari dah hari ni mau tak cerak mana ni. Kena tengok patiting sekali lagi. Jadi hak ni kita kena tengok nak amir kita ataupun daripada cuklah dia perakat kata 1 hari bulan Zulhijjah tu hari gapo. Hak ni kita kena pergi tengok ataupun tengok patiting. Maka takwin mah kita ni ada 2 bahasa. Kadang-kadang takwin tu jatuh dulu sehari, kadang-kadang takwin ni jatuh ke dia sehari. Kemudian di hari ni kita pun tak ingat, nanti kita royak sekali lagi. Hari ni pak berapa dah Zulhijjah? Pak ke tepat masalah tepat 3. Puasa 3-4 Zulhijjah itu cumanya kita nak ambil fadilat daripada bulan Zulhijjah. Maka sebut daripada hadis Nabi 10 hari. Daripada 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah.
Ni Zulhijjah 7, 8, maka 9 tu dikatakan hari Arafah. Hari 10. Maka kalau kita buat amal, ibu bapa dengan molek buat amal daripada 1 hari, 2 hari Zulhijjah, 3 hari, 10 hari awal ni. 10 hari orang panggil daripada apa? Minal awal ataupun minal awail. Nah, daripada bulan Zulhijjah, 10 hari 10 Zulhijjah ni hak awal. Maka kita buat amal ibadat sehari, Allah Subhanahu wa taala ganda mudha'afah kita, yakni seperti 1000 hari. Satu. Kemudian dia mau tanya masalah puasa hari Arafah ni jatuh hari gapo. Ni kita nak royak sekali lagi. InsyaAllah malam hari mau royak hari gapo. Tu nak tengok patiting sekali lagi. Tapi puasa hari Arafah ni, hari Arafah ni ia jatuh hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Maka raya kita ni makna kata tepat 20 hari wan angkan hari Selasa. Bermakna kata hari Senin dikatakan hari Arafah. Kini hari apa? Kini ni kita kata hari Khamis. Esok Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau kini berapa hari? Kini kalau 4 hari. Esok 5, hari Jumaat ni, hari Sabtu 7, 7 Esok 5 Maat ni 1 7 Ahad 8. Kini berapa hari? 5 hari. Hari Jumaat nak 1 ni 5 kan ni. Kini 5 dah apa? 5 esok ni 1 7 Ahad 8. Senin tu. Senin. Jadi kalau kita tengok takwin tu, makna kata hak duk tubik dah tu, makna kata tepat 20 Karakadar ni, makna raya Aidil Adha. Makna kata puasa kita, puasa Arafah ni ialah dikatakan hari Senin ni. Jatuh hari Tasi' min Zulhijjah, yakni hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah, ialah kena kepada hari Senin ni. Kemudian puasa hari Arafah ni kita niat malam saja aku puasa hari Arafah. Kerana Allah tak bersunat tak ada apa, ataupun saja aku puasa sunat hari Arafah hari 9 daripada Zulhijjah tak ada apa tu. Niat kita saja aku puasa hari Arafah kerana Allah, ataupun saja aku puasa hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Boleh belaka kita nak niat ni. Kemudian masalah puasa hari Arafah ni besar sangat pahala dia. Maka kalau kita puasa bulan Arafah, orang duduk di Mekah saat ni tu dia pergi wukuf lepas Zuhur. Maka tubik daripada Mekah yang niat pakaikan ihram manisnya, dia tubik pergi kepada Padang Arafah lepas Zuhur. Maka lepas Zuhur duduk sana saat ni tu, maka dia ucaplah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Maka dia baca tu, maka kita orang duduk Jawi, maka nak pergi ke Mekah pun tak boleh. Tahun ni nak pergi Mekah tak boleh, tapi kita puasakan hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala wi pahala kita seumpama orang duduk wukuf di pada Arafah semua. Pahala kita tu hari sana supaya dengan orang duduk berwukuf. Kerana kita nak pergi Mekah tak boleh, tapi kita puasa, maka puasa kita tu, maka tu hari pahala besar sangatnya. Lepas tu kita banyak berdoa. Berdoa sepah daripada lepas Zuhur tu. Hari Arafah kita puasa tu lepas Zuhur duk berdoa semua zikrillah, ingat ke Allah Ta'ala, banyak baca Quran, banyak baca doa, banyak zikrillah, banyak tasbih. Lepas Zuhur tu berdoa hingga sampai pada matahari jatuh. InsyaAllah doa kita dimakbulan, doa kita diterimakan oleh Allah. Hari Senin sama-sama kita ibu bapa dan sama-sama kita saudara-saudari, kita pakat-pakat puasa hari Arafah, yakni puasa 1 hari setahun. Tahun ni kita tak boleh puasa, tahun depan kita nak puasa boleh kedah. Tahun depan kita nak hidup lagi. Tahun depan kita nak ada umur lagi. Tahun depan kita nak umur, kita nak panjang sampai situ ke tak. Maka amba menyerunya diri amba sendiri dan kepada ibu-ibu bapa yang duk dengar, saudara-saudari, kita pakat mari puasa. Hari Arafah ni pahala dia seumpama orang duduk di padang Arafah. Walaupun kita tak duduk di padang Arafah, tapi pahala ganjaran Allah Ta'ala bagi sama. Lepas tu 10 hari awal tu daripada 1 hari Zulhijjah, 2 hari Zulhijjah, 3 hari Zulhijjah, 4 hari Zulhijjah,
amalan kita dan tiap-tiap hari itu kalau kita ibadat kepada Allah betul-betul hati tu dengan Allah, satu hari itu Allah Ta'ala gananya supaya dengan sibuk. Ini kenapa? Ini kerana Allah Ta'ala kelebihan kepada umat Nabi. Kerana Tuhan tahu dah umat Nabi saat itu orang panggil orang yang sikap umur, orang yang pandai umur. Sebab tu Tuhan kelebihan di dalam umur yang sikap ni kelebihan sangat-sangat banyak. Sebab tu kalau kita kira mari Lailatul Qadar tidak ada pada umat zaman dulu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat tu ada tak ada Lailatul Qadar. Tapi kita alhamdulillah jadi umat Nabi Allah Ta'ala bagikan Lailatul Qadar. Kalau kita beramal ibadat semalam tu betul dengan malam Lailatul Qadar, Tuhan lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan ni? Amalan ibadat kita buat semalam ya. Tapi Tuhan gana kelebihan pahala serupa dengan 1000 bulan, lebih pada 1000 bulan, yakni 82 tahun. Lepas ni kalau kita pergi puasa pula di malam dan di hari bulan Arafah saat ni tu di apa? Di hari ke-9 tu kita niat menjatuhkan niat itu pada waktu mula saja kau puasa hari Arafah ataupun kau puasa hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah, maka pahala kita Allah Ta'ala bagikan berganda-ganda ibu bapa. Satu. Niat molek tu, tapi syarat kena menjatuh niat pada waktu malam lah. Lepas tu di hari Arafah tu banyak kecek dengan Allah, banyak munajat dengan Allah, banyak berdoa dengan Allah, banyak pitak dengan Allah, banyak royak ke Allah, banyak istighfar dengan Allah. Insya-Allah kita dapat benda yang ganjaran yang besar, pahala yang besar, kelebihan yang besar. Maka dia mau tanya lagi, bapa untuk wan. Reply mi kitab Akrai bang Fang Yuti Kokpo. Hak ning masalah kitab ni babo duk ngajar hari-hari. Kemudian dia pergi tengok di dalam masalah dalam fiqh hak babo setaban ponok cara sat. Situ kita ada jadual siap-siap dah tulis hari mik daripada esok ni kita ngajar kitab lain. Esok ngajar tajuk ulama besar fatwa ni 3 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu Khamis kita mengajar kitab Matla'il Badrain dah. Malam kita baca, malam Selasa, Rabu, Khamis, malam kita baca tafsir. Adapun selepas pada tu kita baca malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin kita baca kitab Nurul Yakin. Tu tiap-tiap hari kita dok buat sekadar masalah ketika cemasan ini dan ketika setanakan tak jadi baik ni. Maka di hari ni bapa dok baca hari-hari. Lepas tu kalau pondok tu boleh dibukakan ataupun dibebaskan, hak tu kita kena royak semula pula. InsyaAllah terima kasih kepada saudara kita Aminah yang tanyakan soalan ini. Apa tu daripada Nujasti. Ya tersalam babo tamwa tangcuklah prakat lewa lamat Aidil Adha tua praktik temiban mubanที่ยังจะทำการละหมาดอยู่อีกโดยทางapa ni tak cakap Sarah ทำได้ไหมผิดที่ไม่ตออะไหมบาโบอธิบายให้กระจ่างหน่อยเพื่อให้มะมุมเข้าใจด้วย Jadi dia tanya babo, dia kata tancuklah prakat lewa ngut lamat Idil Adha, ngut lamat. Jadi makna kata tok sewis maya hari raya haji. Prakat tua petik, prakat semua dah ni. Prakat semua daripada negeri tu tak sewis maya hari raya. Temiban muban ti yang tamkan lemat. Ada setengah daripada kapung-kapung saat itu nak semaya raya lagi. Adalah setengah-setengah tu dia nak semaya dengan senyap-senyap tu, hak tu serahlah. Jadi makna kata masalah ni dia kata doitan sarok tamdai mai pit ti mai taat mai. Jadi makna kata tamdai mai boleh kedak nak buat pit ti mai taat mai. Adakah salah kalau kita tak taat tu babo atibai kat cang noi. Minta royak jadi nyata sikit kepada makmum-makmum yang nak dengar. Jadi masalah semaya raya ni kita tak sining. Jadi kalau kita kira mari semaya sunat hari raya ni bukan siapa tangga wajib ibu bapa.
Nah, ibu bapa kena dengan molek. Sunat Aidul Adha wa Aidul Nas. Kena Idul Fitri, sunat hari raya puasa ataupun raya nah puasa. Nah, maka nah sunat hari raya puasa, nah Idul Fitri, nah wa Idul Adha, dua-dua sunat ni dikatakan min sya'airillah, daripada tanda-tandaan Allah Subhanahu wa taala dan pula syariah-syariah dan tanda bagi orang-orang Islam. Kemudian dua-dua ni dikatakan sunnatun muakkadatun. Sunat Idul Adha, semaya hari raya puasa, dikatakan sunat muakkadah. Sunat ni dekat-dekat dengan wajib, tapi tak siapa tangan wajib lagi. Semaya hari raya puasa, semaya hari raya Gerbang, maka dua ni dikatakan sunnatani muakkadatan. Dua sunat di muakkadah. Makna hukum dia tak siapa wajib, tapi salah ni wajib. Lepas tu dia duduk bawah sikit. Lepas pada bawah ada sunat muakkadah, sunat kebiasaan. Dah. Hukumnya tak ada siapa tangan wajib, tapi dekat-dekat dengan wajib. Dah. Bermakna katanya, apa makna wajib, apa makna sunat. Mau nak suruh sikit. Wajib ni yang ditakrif dan diberikan oleh ulama-ulama usuliyun ataupun ulama-ulama usul fiqh. Al-wajibu tu masalah hukum Islam ni, ia tubik kepada berapa perkara? Ia tubik kepada, banyak perkara, tubik pada 5 ni. Jadi wajib tu dia tak sama pula. Ada wajib pada syarak. Orang panggil al-wajibu syar'an. Dan pula ia ada al-wajibu aqliyan. Ada wajib aklan pada akal. Dan pula ada al-wajibu adatan. Ia tu 3 pula wajib tu. Kena faham molek. Faham molek ibu bapa saudara-saudari. Wajib tu ada 3. Ada wajib syar'an pada syarak. Ada al-wajibu aklan, wajib pada akal. Dan ada al-wajibu adatan, wajib pada adat. Wajib pada syarak, apa takrif dia? Takrif wajib pada syarak yang diberikan oleh ulama usul fiqh kata al-wajibu huwa ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Wajib pada syarak ialah barang, ialah titahan, ialah perkara yuthabu ala fi'li, diberi pahala akan dia ala fi'lihi ay li ajli fi'li, kerana kita mengerjakan dia, kerana kita memperbuatkan dia. Mana kita misalnya wajib pada syarak seperti semaya. Hak kita duk ngaji saat ni. Semaya ni orang panggil wajib pada syarak. Apabila Tuhan suruh kita semaya zuhur saat ni, kita pun semaya. Tunaikan hak Allah, buatkan hak Allah, maka Allah Ta'ala beri balasan kita 27 kalau kita semaya beriman. Kalau kita semaya sorat Tuhan wisa, maka tu orang panggil Tuhan akan bagi pahala. Dengan sebab pahala ni Allah Ta'ala beri syurga kepada kita. Supaya tu lah wa jazaohum bima sabaru jannatan wa harira tu kan. Tuhan beri sabar, dengan Tuhan beri balasan kita. Dengan sebab kita sabar, Tuhan akan bagi syurga. Dan pula wa yu'aqabu ala tarkih, dan pula diazabkan seorang itu kerana dia tinggalkan ke masalah benda wajib. Dia tinggal benda wajib, Tuhan azab dia. Tuhan seksa supaya kita tahniah. Kita tinggal semaya. Maya tidak ataupun tinggal langsung. Lepas tu kita nak masuk pada masalah semaya hari raya. Raya Idul Fitri wa Idul Adha. Dua ni tak siapa tanggung wajib. Maka ni orang panggil benda sunat. Maka as-sunnah ataupun as-sunnah ni apa dia? Ataupun orang panggil al-mandub. Benda mandub, benda sunat ni ditakrifkan oleh ulama sebaiknya. Wa huwa ataupun huwa ma yuthabu ala fi'li. Barang yang diberi pahala kalau kita kerjakan dia. Kita buat seberat lah. Sebab benda ni benda setahun sekali. Lepas tu kalau kita tak pergi buat, Allah berat aku ni orang Islam buat apa setahun sekali. Setahun 2 kali semaya raya peternak, raya peterah ataupun raya Gerbang, raya puasa, raya peterah, raya Gerbang, raya Idul Adha. Maka kalau aku tak buat bahasa teruk. Tapi kalau kita tak buat tu kena azab dah. Sebab ia sunat mandub ni. Ma yuthabu ala fi'li. Barang yang diberikan kita tu akan pahala kalau kita buat. Wala yu'aqabu ala tarki, dan tak disiksa akan kita kerana kita tinggal. Kalau kita tinggal tak ada masalah, tapi tempat kita pernah duk buat, kamar dia duk pernah duk buat, maka tak buat rasa tak sedap. Bagi kita biasa duk makan. Masalah kita biasa duk makan nasi dengan tom yang dengan sup, dengan tom yang dengan sup. Kita tak makan boleh seminggu sebulan, rasa tak sedap duk. Supaya itulah masalahnya. Lepas tu masalah dia tanya, kalau kita tak turut cuklah tu, adakah kita jadi deraka kepada Amir? Tu kita kira nah. Kemudian kita kata deraka ke Amir, kemudian membawa pada ke deraka ke Tuhan. Kalau kita turut cuklah,
kalau membawa pada neraka Tuhan tu tak leh. Ada pun kalau kita turut cuklah tapi tak ada jadi deraka ke Tuhan. Tak ada masalah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak jenis ketaatan bagi makhluk siapa kita kena deraka ke Tuhan. Jadi kalau fok kita tak semaya sunat hari raya Petera, tak semaya sunat hari raya Grebek, adakah benda ni jadi siapa tangga kita tu deraka ke Tuhan? Siapa kita tu berdosa, bahkan kita doyak dah hak sunat saat ni tu, benda kalau kita buat boleh pahala. Lepas tu kalau kita tinggal tu tak ada berdosa, Tuhan tak seksa. Lepas tu kita turutkan cuklah tu, adakah kita deraka ke Tuhan? Kalau tak jadi deraka ke Tuhan, tak ada masalah. Tapi kalau kita taat pada cula, taat pada tu imi, taat pada tua kampung, membawa pada deraka ke Tuhan, hak ni tak boleh kita ikut. Adapun kita tinggal semaya, tak buat semaya, adakah kita saat ni deraka kepada cula? Deraka kita? Tak. Lepas tu kita nak buat. Buat rumah 3 orang pun tak ada apa. Buat rumah 2 orang pun tak ada masalah. Sebab sunat muakkadah. Buat rumah. Panggil anak beranak kita. Semaya hari raya. Lepas semaya saat ni tebah huduh-huduh. Panak-panak. Tak ada masalah. Sebab sunat muakkadah. Buat di masjid tu nampak ramai. Nak timbulkan syiarul Islam. Nak timbulkan orang panggil cahaya-cahaya dan tanda-tanda Islam. Lepas tu lu tak boleh dia duduk kena lari kita. Lari kita jangan buat masjid kalau buat lekat dengan COVID gini-gini. Lepas tu kalau kita pergi buat lepas pada raya pakat kena COVID belaka, ni jadi mudarat kampung kita siapa kena katuk. Ni tak boleh Tuhan kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu capok diri kamu ke dalam kebinasaan. Gitu lebih kurang ibu bapa yang dihormati. Insya-Allah dah tanyanya korban huwa neng tua jet suan. Suanที่1ที่2ที่3ที่6tu korban terau au neng suan. Tam akikah luk dai mai. Jadi masalah gini. Masalah gini kita saat ni tu tak ada masalah. Jadi dalam masalah daging gerbai tu dia 7 gie. Maka dalam 7 gie tu masalah kalau masalahnya dalam 7 gie tu lembu saat ni tu niat untuk apa? Asalnya asal kita niat nak buat gerbai. Nak buat gerbai. Jadi hak comelnya masalah daging hak 7 gie kalau kita nak buat gerbai, kita buat gerbai lah dalam 7 gie sebab seorang nu niat tah ni daging satu dagingku 1 gie aku nak gerbai. Mana ta ini daging 1 gie aku gerbai daging 1 gie di dalam 7 gie ataupun ini lembu 1 gie aku gerbai. Ini lembu 1 gie ataupun lembu ini 1 gie nak aku gerbai ataupun aku gerbai 1 gie daripada lembu ini. Masalah niat masing-masing tu. Masalahnya bagi 7 dah. Bagi 7 dah. Hak ni niat gerbai ni orang ni niat gerbai belaka. Ni nak apa? Aku gerbai daripada lembu ini ataupun aku gerbai 1 gie daripada 7 gie. Gerbai. Hak ni orang tu niat kata gerbai. Tapi kita kata ini kerana aku mengekah 1 begie daripada lembu ini. Tak ada masalah. Tapi hak besening hak tok senyo. Niat gerbai gatik, nak niat ngekah gatik, hak tu tak se, hak tu tak comel. Ibu bapa dengar deh. Masalah kalau demo tu niat tak ini nak aku gerbai daripada lembu ini. Aku gerbai daripada lembu ini. Itu tak ada masalah. Kita sore 1 suan ataupun 1 begie kita niat tak aku gapo angkekah 1 begie daripada lembu ini. Tak ada jadi masalah. Sebab sama-sama dikatakan sunat muakkadah, gerbai pun dikatakan sunat muakkadah dan pula masalah akikah dikatakan sunat muakkadah. Tu tah niat. Maka lembu seka asal mari nak buat gerbai. Demo ni niat gerbai. Sebab nak gerbai tu 1 begie bagi seorang mada. Seorang ni 1 begie untuk dia. Demo ni 1 orang untuk dia. Demo ni 1 makna bagi seorang tu mada belaka. Bagi kita niat tak serupa. Ini lembu. Aku buat mengekah. Aku mengekah daripada lembu ini 1 begie. Tak ada masalah. Niat masing-masing. Kerana amalan kita innamal a'malu binniat. Sesungguh amalan kita duk bersangkut bergantung dengan niat kita. Tak ada jadi masalah Tapi nak niat gerbai tu lembu ni kata berana aku mengekah
dan aku gerbai daripada lembu ini satu begi. Hak tu tak say, tak comel sebab duk jadi bercampur nak buat ngekah hati, nak buat gerbai. Adapun niat ngekah suku sakat kita satu begi hak cara kita, itu tak ada bermasalah. Sekadar tu wan tisi Zulhijjah, tepat 4 dah nah. Tepat 4, esok 5. Satu ni Ahad 7. Dah senang 9. Senang 8 kalau kira tu, tapi setengah orang pakai tu 9 senang ni dah ni. Neng Zulhijjah wan can. Kalau Zulhijjah wan can, makna kata can tu 7 hari 8 hari dah. Kalau makna tu 1 Zulhijjah, makna kata nah. Hari senang dah. Ya wan put babo cuklah prakat. Nah, cuklah prakat tu makna kata wan put lah. Makna kata wan put. Hak cula prakat salam babon neng Zulhijjah wan can. 1 Zulhijjah tu wan can. Jadi makna katanya hari Arafat tu duk kena nah. Kalau wan can tu makna tu 1 senah, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Khamis, 5 nah. Jumaat ni 1 7 hari Ahad 8 hari Senin 9. Makna 9 tu hari Arafah. 9 hari Arafah tu hari Selasa. Dah makna kata kalau ni 1 Zulhijjah hari Senin, rasa tu 2 Zulhijjah, Rabu 3 Zulhijjah, Khamis 4 Zulhijjah gini. 5 esok Jumaat dan 6 Penih hari Sabtu, 7 hari Ahad dan 8 hari Senin, 9 tu. 9 tu hari Selasa, makna raya hari Rabu. Nah, hari Rabu makna kata Selasa tu puasa hari Arafahnya kalau turut hak cuklah prakat tu. Dah. Gitulah insya-Allah. Benar kita sikit lagi. Kita sekadar ni dulu pun kita jawab sekali lagi nah babo tarau niat puasa qada leo tong tiang. Dah. Babo tarau niat puasa qada leo tong tiang rau pek puasa bab mai. Tu. Jadi masalah kita niat puasa tu niat puasa qada hari Arafah tu kita niat puasa qada. Karena makna qada saat ni tu yang mada sapak sunat. Adapun puasa masalah Arafah tu puasa sunat, lepas tu kita niat qada, maka qada pakang hak sunat dah. Boleh. Tapi kalau kita pergi buka puasa hari Arafah kerana puasa qada tu puasa wajib. Lepas tu kalau kita pergi buka tak ada uzur gapo, tak ada keuzuran, tak ada kok tu kok ning, itu dikatakan berdosa. Karena dosa apa? Puasa qada itu dikatakan fardu. Maka fardu supaya puasa ning lah, puasa bulan Ramadan ni lah. Makna kalau misalnya seorang tinum, dia tu baru beranak, baru lahir, maka anak dia tu sangat-sangat pakai pek kuat, maka dia bahasa tak agak dengan keadaan dia puasa. Maka dia saat ni tu kalau kacau puasa, dia tu rebah, dia membuat badan pingsan, maka buka puasa itu akan kerana uzur dia. Maka uzur dia tu dimaafkan oleh syarak. Maka kalau kita nak bukakan puasa qada dengan tak ada uzur kok tu kok ni, maka ini haram, ini berdosa. Tapi kalau kita nak buka puasa qada dengan sebab kita uzur, sebab kita demi ataupun anak kita pek kuat, hal ni tak ada jadi masalah ibu bapa. Sekadar tu dulu. Insya-Allah kita bersama semula dah. Panjang ni masalahnya. Insya-Allah kita sama semula. Qadar tu dulu. Dengan kata aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim mali wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.